Perkara utama yang perlu difahami oleh semua pihak, terutama orang Islam, dalam membincangkan isu politik dan negara Islam ini ialah mengerti sejelas-jelasnya perbezaan di antara konsep tanah air orang Islam dengan konsep Darul Islam atau negara Islam sebenar. Yang pertama, kita perlu menyedari perbezaan di antara tanah air umat Islam dengan negara Islam. Perkataan Darul Islam yang disebut oleh ulama di dalam fiqh mengandungi dua makna. Ada dengan tujuan tanah air umat Islam, ada dengan tujuan negara Islam. Kalau tanah air umat Islam, Malaysia adalah tanah air umat Islam. Ini tidak boleh dinafikan. Tetapi kalau kita mahu menafsirkan Darul Islam itu dengan makna negara Islam, mestilah memenuhi ciri-ciri negara Islam yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya definisi ini bukanlah sesuatu yang direka-reka oleh para ulama. Malah dalam semua hal mengenai pentakrifan konsep dan matlamat politik dan negara Islam, mestilah bertunjangkan Quran dan Sunnah. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang bermaksud orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah bumi. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan. Ayat ini menjelaskan bahawa ciri negara Islam itu kepemimpinannya mestilah seorang yang beriman. Bukan beriman sekadar membilang rukun iman 6 perkara. Termasuklah menafsirkan rukun iman itu dalam konteks negara yang berdasarkan kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 aspek yang saya jelaskan tadi. Dan kepimpinan itu mestilah mempunyai hubungan dengan Tuhan, bukan sahaja hubungan peribadi dalam mendirikan sembahyang. Bahkan di dalam sembahyang itu disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, segala ibadat aku, hidup aku dan mati aku, semata-mata kerana Allah Tuhan SWT. Disebut dalam sembahyang alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam ini ialah yang mencipta dan mentadbir alam. Menunjukkan bahawa sembahyang yang ditunaikan itu berkait dengan di luar sembahyang. Urusan di luar sembahyang berkait dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, menunaikan zakat. Ini adalah contoh ekonomi Islam. Ekonomi negara itu mestilah berdasarkan kepada ekonomi Islam. Yang ketiga, mestilah amar ma'ruf, menyuruh pada yang baik. Yang keempat, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Dan akhirnya, kepimpinan negara itu ada kaitan dengan alam akhirat, ada perhitungan dosa pahala. Walillahi aqibatul umur, dan bagi Allah saja akibat segala urusan. Dalam negara sekular, perkara agama adalah perkara peribadi. Perkara yang berkait dengan pemerintahan, ini perkara dunia. Seolah-olah tidak ada kaitan dengan dosa dan pahala. Di sini jelaslah perbezaan konsep dan sifat negara Islam dengan pemahaman pemimpin UMNO yang menganut faham sekular.